Baik, kita kini kembali di pertemuan kita di hari ini 16 Disember 2020 Masihi bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1442 Hijrah. Dan Auda, untuk segmen wawancara di awal pagi ini mengenai muziumku, warisanku ya. Ya, kita akan membicarakan mengenai dengan kapal karam Brunei, satu topik yang cukup menarik sebetulnya. Dan betul. Ini akan kita tanyakan kepada dua tetamu undangan kita, iaitu telah pun berada di studio kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan kita Yang Mulia Puan Masnunah binti Haji Bakar dan Yang Mulia Tuan R.D. Herman Haji Etibannya, iaitu penolong penyelidik arkeologi Kanan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik. Sihat ya. Ya, jadi pagi ini kita akan membicarakan mengenai dengan kapal karam Brunei, satu topik yang cukup menarik sebetulnya. Dan apatah lagi kalau khusus kepada peminat-peminat sejarah ni, memang cukup penting untuk kita ketahui bersama. Jadi sebagai mukadimah, kita akan bertanya kepada Tuan RD. Jadi Tuan, mungkin boleh diceritakan sedikit mengenai dengan latar belakang kapal karam Brunei, iaitu apa dia kapal karam Brunei, di mana diletaknya dan sebagainya. Okey, terima kasih. Baik, apa yang banyak daripada masyarakat kita ni belum mengetahui mengenai dengan kapal karam Brunei, dan banyak persoalan-persoalan yang timbul. Apa dia kapal karam Brunei, di mana letaknya kapal karam tersebut, bila ianya dijumpai dan siapa yang menjumpai. Okey, sebenarnya kapal karam Brunei adalah sebuah kapal karam, boleh dikatakan purba, yang mana kapal karam Brunei ini dianggarkan bertarikh pada abad ke-15 dan ke-16, yang mana kapal karam ini diandaikan berdasarkan tembikar-tembikar yang ditemui, yang bertarikh pada akhir abad ke-15 dan awal 16 Masihi. Okey, di mana letak kapal karam tersebut? Kapal karam tersebut adalah terletak 32 nautical mile daripada pesisiran pantai, pada kedalaman 62 meter. Okey, bila ianya dijumpai, kapal ini dijumpai pada tahun 1997 oleh sebuah syarikat mencari gali minyak. Pada masa itu syarikat ini dikenali sebagai ELF Iketan. Okey, sekarang ia dikenali sebagai Total, setelah bergabung dengan syarikat Total. Okey, pada masa itu syarikat ELF telah menjalankan projek, satu projek yang mana projek geofizik, bagi pembinaan ataupun pemasangan pipe yang mana akan menghubungkan telaga minyak Maharaja dan telaga minyak Jamalul Alam ke Lumut. Pada projek tersebut telah menemui keganjilan yang mana dengan menggunakan teknologi yang terkini seperti single beam dan sebagainya, telah menunjukkan bahawa keganjilan tersebut menunjukkan adalah sebuah kapal. Sebelum ini, sebelum diketahui itu sebuah kapal karam, pelbagai penyelidikan ataupun fasa yang dibuat bagi mengetahui apa yang di dalam dasar laut tersebut. Okay. Baik, juga maaf ya Tuan, di pagi ini juga pihak Tuan ada mengongsikan juga beberapa keratan gambar. Mungkin ada juga berkaitan dengan apa yang telah pun dijelaskan oleh pihak Tuan tadi. Jadi mungkin di Kaca TV sekarang ini dapat kita saksikan dan pihak Tuan dan juga pun mungkin dapat menjelaskan lebih lanjut kepada penonton kita.
Okay, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian lihat di kaca TV, ini adalah image daripada eco sounder single beam yang menunjukkan satu bentuk yang menyerupai sebuah kapal. Oh, ini secara dari atas Dari atas menggunakan eco sounder. Eco sounder yang jenisnya single beam. Oh. Ya. Ini yang telah pun dijelaskan oleh tuan tadi. Setelah imej ini didapati, barulah penyelidikan seterusnya seperti menggunakan ROV, submersible, kapal selam dan juga penyelaman bagi mengungkap apa yang di dasar laut tersebut. Dan kita juga akan beralih kepada Yang Mulia Puan Mas Nuna. Jadi Puan, mengenai dengan ikawasi. Jadi mungkin boleh kongsikan bagaimanakah ikawasi dibuat dan siapa sebetulnya yang terlibat? Terima kasih. Kerja-kerja ekskavasi kapal karam Brunei telah melibatkan beberapa pakar dari berbagai bidang yang diketuai oleh Martial Law daripada Jabatan Arkeologi Perancis dan dibantu juga oleh Jabatan Museum-Museum sendiri, Jabatan Perdana Menteri, Unit Brunei Petroleum, Jabatan Pelabuhan, Jabatan Laut, Askar Laut Diraja Brunei termasuk pasukan polis Diraja Brunei. Dan kerja-kerja ekskavasi terbahagi kepada dua fasa, yang mana fasa pertama pada bulan Oktober 1997, manakala fasa kedua bermula pada bulan Mei sehingga Ogos 1998. Jadi pada fasa pertama tu dibuat penyelidikan awal tu sebelum melibatkan pakar-pakar di fasa kedua pada tahun 1998 itu. Dan apa yang kata ni, apa yang pihak puan dapati ataupun temui di dalam kapal karam tersebut? Okey, yang ditemui semasa kapal karam Brunei ini telah ditemui sebanyak 13,261 artifak yang mana majoritinya terdiri daripada bahan tembikar dari China, Thailand dan juga Vietnam. Lain-lain artifak juga termasuk gelang kaca seperti manik dan bahan-bahan batu, logam dan tembaga. Dan itu antara yang dijumpai ketika di kapal karam tersebut. Jadi mungkin kepada tuan sendiri kenapakah penemuan kapal karam Brunei ini begitu penting kepada sejarah Brunei? Okay, seperti yang kita ketahui, banyak catatan-catatan ataupun sejarah-sejarah Brunei yang tertulis ataupun yang didapati di tapak-tapak, sebagai contoh di tapak-tapak yang terdapat di negara Brunei Darussalam seperti Kota Batu yang dianggarkan bertarikh pada abad ke-14 hingga ke-17 dan tapak Lima Manis abad ke-13 dan abad ke-10 hingga ke-13 dan tapak-tapak lain juga kebanyakan bahan-bahan yang ditemui adalah berbentuk seramik dan seramik tersebut kebanyakannya jika dilihat dari jumlah ataupun kuantiti kebanyakannya abad ke-15 yang begitu banyak. Ini menunjukkan bahawa dengan adanya penemuan-penemuan ini menunjukkan bahawa Brunei pada abad ke-15 adalah merupakan salah satu pusat perdagangan boleh dikatakan antarabangsa. Dan di kaca TV sekarang ini mungkin ini adakah antara replika ataupun bentuk sebenar bagi kapal karam tersebut? Seperti yang Auda lihat di layar kaca, ini adalah bentuk replika kapal karam tersebut, di mana semasa ekskavasi dijalankan tidak ditemui serpihan-serpihan kapal. Ini menunjukkan bahawa kapal tersebut boleh diandaikan merupakan sebuah kapal yang dibina menggunakan kayu ataupun secara tradisional seperti yang biasa dikatakan sebagai contoh memburis perahu dan sebagainya. Di samping itu juga tidak ditemui
tinggalan-tinggalan kapal sebagai contoh seperti paku dan sebagainya. Dan selain itu juga kapal tersebut berdasarkan penemuan tembikar yang bertarikh pada abad ke-15 dan pada awal abad ke-15 hingga akhir abad ke-16 menunjukkan kapal tersebut merupakan sebuah kapal yang boleh dikatakan begitu lama. Okey, jika dilihat dari segi kajian ataupun ekskavasi yang dibuat sebelum ini, jika dilihat dari ia punya bongkahan ataupun tumpukan-tumpukan seramik yang membentuk kapal, jika disukat sepanjang 30 meter panjang dan 10 meter lebar, itu baru longgokan, belum yang sebenarnya. Tidak termasuk bilik kapal, kru kapal, bilik nahoda dan sebagainya. Itu menunjukkan kapal tersebut bersaiz besar. Ya, jadi kita akan beralih kepada Puan Mas Nuna. Jadi Puan, ya, biasanya apa alasan-alasan ataupun mungkin sebab-sebab kenapa kapal ini karam dan bagaimana dengan pertarihan kapal karam tersebut? Terima kasih. Berkemungkinan terdapat ada dua faktor utama mengapa kapal tersebut karam. Faktor di antaranya faktor manusia seperti cuaca buruk, ribut ombak besar, batu karang dan sebagainya. Manakala bagi faktor manusia seperti di sarang lanun atau kapal tersebut lebih muatan. Bagi kapal karam Brunei pula, dari penelitian yang kami buat, ianya berkemungkinan karam disebabkan oleh cuaca buruk atau lebih muatan. Kenapa saya katakan di sini lebih muatan? Kerana jika tadi ada habis kita lihat di kaca TV, ada di dalam sebuah tajau atau sebiji tajau atau mereka masukkan lagi ada artifak-artifak kecil di dalamnya, seperti manik, cawan kecil apa. Jadi dengan jumlah artifak yang berjumlah 13,261 dimasukkan lagi di dalam tajau-tajau yang besar itu, jadi mungkin itu lebih berat. Jadi alasannya lah untuk kami percaya ia karam disebabkan oleh lebih muatan. Dan mungkin di kesempatan ini, adakah ini yang dimaksudkan di kaca TV sekarang ini yang telah pun yang dimaksudkan oleh Puan sendiri sebentar lagi kita saksikan bersama, yang mana artifak-artifak telah pun disimpan di dalam tajau berkenaan. Sebentar lagi kita dapat menyaksikan bersama. Adakah ini? Ini yang dimaksudkan. Ini sebenarnya sebiji tajau yang pecah sudah tahu ia punya bibir. Jadi di dalamnya diisikan lagi. Mereka isikan lagi dengan piring kecil, mangkuk kecil dengan bahan-bahan artifak yang kecil. Jadi semasa penemuan tersebut, beberapa pakar telah mengeluarkan bahan-bahan artifak kecil berkenaan daripada sebuah tajau. Dari banyak tajau sebenarnya yang ditemui. Alhamdulillah. Jadi Puannya bagaimana sekiranya untuk kita semua ini mendapatkan ataupun melihat bahan-bahan penemuan di kapal karam Brunei ini, dan adakah maklumat mengenai dengan kapal karam Brunei ini juga berbentuk selain pameran? Pada masa ini bahan-bahan penemuan ini dipamerkan di dalam galeri satu, iaitu galeri kapal karam Brunei di Museum Maritime Brunei Darussalam, di mana di dalam galeri tersebut telah memuatkan peninggalan-peninggalan daripada penemuan-penemuan kapal karam tersebut, terutama sekali dari bahan tembikar sendiri. Ada bahan manik juga yang dipamerkan di sana. Selain daripada itu juga ada disediakan melalui terbitan Jabatan Museum melalui buku The Brunei Shipwreck, Catalogue of Some Selected Artifacts and Brunei's Ancient Trade Products. Yang ini boleh didapati di kios Jabatan Museum Brunei dengan harga RM6.90. Di samping itu juga ada sebenarnya usaha sudah yang dilakukan daripada syarikat Total sendiri bersama dengan Jabatan Museum dengan memberikan pek pembelajaran kepada sekolah menengah
Ya. Untuk kegunaan guru-guru bagi mengetengahkan lagi bagi nyorang membagi idea lagi kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kapal karam Brunei. Alhamdulillah. Ya. Demikian tadi telah pun kita ikuti bersama. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kami tanyakan. Namun maaf ya tuan dan juga puan kerana kita kesutukan masa pada ketika ini Dan insyaAllah kita mungkin akan dapat lagi bersama di ruangan yang lainnya ya. Baik, kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.